Hai, Assalamualaikum. Saya Zain Azlan bin Yaakob akan membentangkan berkenaan teori hierarki keperluan Abraham Maslow, dan di mana di dalam pembentangan ini saya akan kaitkan dengan subjek yang berkenaan dengan konflik di dalam organisasi. Okey, sebelum tu Abraham Maslow, di mana teori hierarki keperluan Maslow ni telah dikemukakan oleh Abraham Maslow yang merupakan seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943 melalui bukunya A Theory of Human Motivation di dalam kajian psikologi beliau. Dan teori ini menyatakan dalam diri setiap individu terdapat 5 keperluan yang perlu dipenuhi seperti fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan diri dan pencapaian kendiri. Di mana bila satu pencapaian dicapai, keperluan yang seterusnya akan menjadi satu keperluan ataupun keutamaan seterusnya. Dan setiap individu akan memastikan tahap keperluan terendah dipenuhi terlebih dahulu sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan tahap yang lebih tinggi. Okey, ini adalah poster infografik yang disediakan bagi pembentangan ini. Okey, bagi keperluan fisiologi. Okey, bagi keperluan fisiologi ini dia merangkumi seperti seseorang pekerja itu menginginkan gaji yang berpatutan ataupun yang sepadan dengan kerjanya, dan seseorang itu juga memerlukan tempat kerja yang kondusif, yang selesa baginya, dan juga budaya kerja, iaitu budaya kerja di kawasan kerjanya yang sangat positif dan juga produktiviti. Okey, bagi fisiologi ni kalau kita tengok daripada segi konflik dalam organisasi, ia akan mengakibatkan konflik intrapersonal, di mana konflik intrapersonal ini ialah itu konflik berkenaan dengan konflik matlamat. Okey, dia terjadi sebab apabila matlamat yang tersirat di dalam perasaan individu itu tidak tercapai. Contoh kata dia menginginkan tempat kerja yang seronok bagi dia, dan perkara itu tidak sampai dan akan mendatangkan konflik matlamat kepada pekerja itu. Dan juga konflik kekecewaan. Okey, dan konflik seperti ini terjadi kerana seseorang pekerja itu merasa kecewa dengan organisasi dan tidak dapat menyuarakannya. Okey, ni kita boleh tengok macam tadi di tempat kerja yang tak kondusif, tak selesa bagi dia, gaji yang kecil, ini akan mendatangkan kekecewaan kepada organisasi yang tempat dia wakil tu. Selain itu, dia juga boleh mendatangkan konflik interpersonal, iaitu konflik interpersonal iaitu individu dengan individu. Dan konflik ini terjadi apabila setiap ahli di dalam organisasi tidak dapat bekerjasama dengan individu yang lain. Itu akan mendatangkan satu konflik lah. Dan individu versus kumpulan. Konflik ini terjadi apabila individu di dalam organisasi tidak dapat berbincang dengan ahli kumpulan yang lain, dan situasi seperti inilah yang sering dikaitkan dengan situasi berpuak-puak di dalam sesebuah organisasi itu. Dan ini akan mendatangkan tim A, tim B, tim C, dan menyukarkan kesepakatan di dalam kerja ataupun penujuan matlamat dan visi syarikat yang perlu mereka capai. Di mana kalau kita lihat sebenarnya konflik ni dia boleh mendatangkan iaitu konflik yang berfaedah ataupun tidak berfaedah, dan konflik seperti ini akan mendatangkan tidak berfaedah untuk organisasi yang mereka wakili. Okey, untuk keperluan seterusnya yang dinyatakan oleh Abraham Maslow, iaitu berkenaan dengan keperluan keselamatan. Okey, di mana keperluan keselamatan, jika kita lihat kepada seorang pekerja di dalam organisasi itu, dia memerlukan jaminan keselamatan pada waktu dia bekerja dan juga jaminan apabila dia di masa hadapan, dan juga jaminan keselamatan semasa dia menjalankan tugas itu. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok di dalam organisasi di Malaysia, menyediakan skim perlindungan daripada SOCSO ataupun PKSO, di mana dia akan melindungi pekerja
daripada kemalangan di tempat kerja dan akan menilai pampasannya dan akan benda ni akan menjadi mandatory kepada semua organisasi di Malaysia yang perlu patuh untuk menjaga pekerja mereka itu sendiri. Dan juga kita boleh tengok juga di Malaysia disediakan dengan kumpulan wang simpanan pekerja, di mana kumpulan wang simpanan pekerja ini akan menjadi satu jaminan pada masa hadapan apabila mereka berpencen, iaitu pekerja swasta, dan jaminan untuk mereka meneruskan usia tua mereka. Dan juga kita boleh tengok pada pencen pada kitangan kerajaan dan juga insurans. Insurans ni seperti kerja-kerja yang berisiko, seperti sebagai contoh di pelantar minyak. Mereka disediakan dengan insurans yang begitu tinggi. Dan apabila terjadi apa-apa kemalangan, pihak insurans akan menanggung segala pembiayaan yang diperlukan oleh pekerja itu. Ini adalah satu keperluan yang sangat diperlukan oleh pekerja yang menurut Abraham Maslow. Okey, dan apabila kita lihat pada konflik, apabila kita melihat pada konflik yang bakal terjadi sebabkan keperluan ini, kita boleh tengok pada konflik intrapersonal. Di mana daripada konflik intrapersonal kita boleh tengok pada konflik matlamat. Iaitu matlamat seperti keselamatan di masa hadapan, seperti caruman KWSP. Ada sesetengah syarikat kecil yang tidak menyediakan khidmat KWSP. Ini akan mendatangkan satu konflik matlamat. Kebanyakan pekerja akan memikirkan, kalau mereka tiada KWSP, selepas usia persaraan mereka, apa yang mereka mampu lakukan. Dan juga boleh juga kepada konflik kekecewaan, iaitu konflik seperti ini terjadi kerana seseorang pekerja itu merasa kecewa dengan organisasi dan tidak dapat menyuarakannya apabila pekerja itu tidak disediakan insurans yang secukupnya atau sebaiknya bagi perlindungan kerja yang berisiko. Dan kita tengok juga pada konflik organisasi, di mana konflik di dalam kumpulan, iaitu konflik di peringkat ini sering dikaitkan dengan konflik apabila berlakunya perselisihan pendapat antara kumpulan di dalam organisasi itu, atau lebih tepat lagi ialah antara jabatan. Sebagai contoh, jabatan operasi dengan jabatan sumber manusia, mereka akan mendapat sedikit konflik, iaitu jabatan operasi akan membawa permintaan para pekerja operasi yang inginkan perlindungan insurans. Bagi contoh di pelantar minyak, jabatan operasi minyak memperjuangkan insurans yang lebih berbaloi bagi stafnya pelantar minyak, tetapi mendapat konflik di jabatan sumber manusia yang tidak mendapat sokongan yang sepenuhnya. Okey, bagi keperluan yang seterusnya iaitu keperluan kasih sayang ataupun sosial. Okey, di mana di dalam keperluan ini dia menerangkan mengenai hubungan baik antara ketua dan juga pekerja di dalam sesuatu organisasi itu. Dan hubungan kasih sayang dan sosial ini pekerja juga menilai apabila dibuat dengan aktiviti sosial seperti dinner, sukan tahunan, sukan nikah, dan perkara ini akan meningkatkan motivasi para pekerja di dalam organisasi itu. Dan jika kita tengok pada konflik interpersonal pula, dia akan mendatangkan konflik individu versus individu, di mana dia boleh mengelakkan dan menyelesaikan konflik antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain dan membantu kerjasama pekerja. Ini kita boleh tengok seperti contohnya aktiviti sosial seperti hari sukan. Okey, contoh si A dan si B ni, mereka adalah dua pekerja yang mengalami isu konflik individu, dan apabila ditempatkan dalam satu pasukan yang sama, mereka akan secara perlahan membina kerjasama antara mereka. Okey, berkenaan dengan konflik individu versus kumpulan juga, penghormatan seorang individu itu untuk memudahkan mereka bekerjasama dengan jabatan lain dan mengelakkan sikap berpuak-puak di pejabat. Okey, di mana dengan pelaksanaan aktiviti ini kita boleh tengoklah seorang individu itu dia boleh kenal dengan jabatan-jabatan lain. Jika sebelum ni dia ada mengalami masalah dengan jabatan, contoh dengan jabatan sebelah dia, jabatan A, dia daripada jabatan A, dia seorang individu ni, dan dia mengalami masalah dengan jabatan B. So dengan pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini akan meningkatkanlah kerjasama antara mereka dan seterusnya akan meningkatkan produktiviti dan juga kualiti kerja di organisasi mereka. Okey, seterusnya kita lihat kepada
keperluan perhargaan. Okey, di mana menurut Abraham Maslow, setiap organisasi ataupun ketua perlulah menghargai sumbangan kaki tangan mereka. Okey, dengan menyediakan seperti anugerah pekerja terbaik, sijil penghargaan dan juga boleh menilai mereka ataupun memberi penghargaan dengan menaikkan pangkat dan juga gaji. Okey, di mana ia seperti kita menghargai segala usaha yang telah diberikan oleh seseorang kaki tangan itu dan juga komitmen serta kesungguhan beliau. Dan jika kita lihat kepada konflik yang bakal berlaku terhadap keperluan penghargaan ini, di mana dia bakal mewujudkan konflik yang bermanfaat apabila ramai pekerja yang bersaing bagi mendapatkan penghargaan. Okey, ini akan mendatangkan satu keuntungan kepada organisasi yang mereka wakili itu. Contoh organisasi A, dia menyediakan satu penghargaan kepada kaki tangan yang boleh memberi satu daya kerja ataupun jabatan jualan yang memerlukan jualan yang sangat tinggi pada tahun itu, dan mereka menjanjikan satu imbuhan yang besar dan ramai pekerja ataupun staf jualan yang akan mengejar imbuhan yang telah dijanjikan, dan ia akan mendatangkan satu kebaikan dan juga suasana yang produktiviti di organisasi itu. Dan dia juga boleh menjadi konflik intrapersonal, iaitu konflik bermatlamat apabila matlamat asal pekerja tidak dapat dipenuhi ketua. Okey, ini kita boleh lihat apabila seorang pekerja si A ni, dia telah memberikan sebuah satu komitmen yang sangat tinggi dan juga satu nilai kerja yang berkualiti, dan dengan niat asalnya dia inginkan satu penghargaan walaupun dengan sebuah sijil ataupun sebuah kata-kata tahniah ataupun sebuah kata-kata terima kasih. Namun perkara ini tidak berlaku pada pengakhirannya, dan ini bakal mendatangkan konflik matlamat kepada pekerja itu. Seterusnya kita lihat kepada pencapaian kendiri. Itu pencapaian kendiri ni dia seperti sebuah organisasi itu perlu menghargai kepakaran ataupun membiarkan para pekerja mereka menjalankan kreativiti dan inovasi mereka di organisasi itu, dengan syarat ia perlulah mengutamakan matlamat visi dan misi syarikat itu dan kepercayaan kepada kemampuan pekerja, di mana macam tadilah kita perlu seorang ketua itu perlu percaya pada staf mereka tentang berkenaan dengan kreativiti, kepakaran yang mereka miliki. Dan ketua dan pekerja, ketua sebuah organisasi dan pekerja mereka perlulah mencapai visi dan misi mereka bersama. Ini adalah penting supaya pencapaian kendiri ini adalah selari dengan kehendak visi dan misi syarikat itu dan juga matlamat yang diinginkan oleh pekerja itu. Di mana kalau kita lihat pada konflik ni pula, dia bakal mewujudkan konflik intrapersonal disebabkan kurangnya kepercayaan kepada kepakaran pekerja dan mengelakkan konflik dengan sentiasa berbincang bersama dan sepakat dalam menuju matlamat visi dan misi yang sama. Okey, kenaan dengan konflik dalam suatu organisasi, di mana konflik ni ialah satu persaingan yang digambarkan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantungan dan mempunyai matlamat yang berbeza, sumber yang terhad dan gangguan daripada pihak-pihak lain dalam mencapai matlamat mereka. Jadi, konflik yang terjadi boleh mendatangkan satu konflik yang bermanfaat ataupun satu konflik yang tidak mendatangkan apa-apa keuntungan kepada organisasi dan juga seseorang individu ataupun pekerja itu sendiri. Dan perubahan di organisasi mewujudkan pelbagai jenis pengkusan baru dan kepentingan untuk bekerjasama. Sebagai contoh, organisasi mengharapkan kaki tangan di semua peringkat agar bekerjasama dan berfungsi untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini adalah penting supaya macam diterangkan tadi, visi dan misi syarikat perlulah selari di antara ketua dan juga pekerjanya supaya mereka dapat bekerjasama bersama-sama. Baik, sekian daripada pembincangan saya berkenaan dengan teori keperluan Abraham Maslow dan juga kaitannya dengan teori konflik
di dalam sesebuah organisasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.